الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه وبعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Yang dihormati Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kesempatan untuk kita hadir ke rumah Allah SWT. Dan kita Alhamdulillah pada pagi ini sempat kita solat berjamaah subuh. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung lagi surah An-Nazi'at, ayat yang ke-27. Kita tengok makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Ayat yang ke-27. Wahai golongan yang ingkarkan kebangkitan hidup semula. Yang ni cerita Allah Ta'ala tuju kepada mereka yang tak percaya kepada hari bangkit. Kamukah yang sukar diciptakan? A'antum asyaddu khalqan amis sama. Kalau nak banding dengan langit ni, nak banding dengan kamu, Allah Ta'ala ciptakan kamu dengan langit, hak mana lebih susah? Itu maksudnya. Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Banaha, Tuhan telah membinanya dengan kukuh. Banaha langit tu, as-sama' tu. Allah SWT telah binakan langit ni. Allah Ta'ala ciptakan langit ni. Nak berbanding dengan langit, langit ni Allah Ta'ala buat 7 lapis langit, dengan duduknya tinggi, dengan besarnya. Sedangkan kamu ni kecil je. Allah Ta'ala buat sorang-sorang manusia ni halus-halus je, kecil-kecil nak berbanding dengan langit. Jadi yang mana lebih susah? 7 lapis langit ke kamu sorang yang kamu tak percaya hari bangkit ni ada? Rafa'a samkaha fasawwaha. Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. Rafa'a ni Allah Ta'ala dah angkat. Allah SWT angkat kedudukan langit ni tinggi. Tak ada lagi kita dengar rekod orang boleh sampai ke langit kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada rasul lain. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah Ta'ala telah bawa naik dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Kita pun lihat
Nabi Isa alaihissalam pun Allah Ta'ala angkat naik ke langit. Jadi Allah SWT tinggi ke langit ni. Nak ceritanya kejadian langit ni nak berbanding dengan manusia ni, langit tu lebih susah. Jadi langit daripada tidak ada apa-apa, Allah Ta'ala boleh buat dia tu tinggi dan besar, berlapis-lapis. Sedangkan kamu tu kecil je, tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa semua, buat langit berkuasa, buat kamu pun berkuasa. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ayat ke-29. Dan ia menjadikan malamnya gelap gelita. Bila Allah Ta'ala buat malam, siapa dia boleh nak tahan malam Allah? Allah Ta'ala buat malam gelap gelita, serta menjadikan siangnya terang benderang. Bila Allah Ta'ala buat siang hari terang, terang, boleh buat kerja, boleh nampak segala-galanya. Kalau malam gelap gelemak, gelap-gelap sungguh, gelap-gelap sungguh, tak nampak. Jadi kita boleh berjalan naik kereta motor, ada lampu, acuk tak ada lampu. Lepas tu kita duduk berjalan tu, lampu jalan tu ada kiri kanan, duduk tengah divider tu ada lampu jalan. Straight siapa ko kalau Jepun, straight siapa ko mana tu, siapa ko peringat tu mana, ada lampu jalan. Siapa ko Kota Baru, Tawah Kota Baru tu, siapa ko Wak Kecik cugi hok tempat tak ada lampu, nak kepada lampu. Jadi pentingnya lampu ni, pentingnya lampu untuk kita nak guna waktu malam. Maka Allah Ta'ala jadikan malam ni gelap gelemak ni, siapa boleh buat? Allah. Allah Ta'ala buat siang, siapa boleh buat seperti Allah? Tidak ada kuasa lain, hanya Allah Ta'ala. Jadi tak ada pelik lah, kalau nak buat manusia ni, tak ada pelik deh. Langit bumi cerah, siang cerah, malam gelap. Allah Ta'ala boleh buat. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Ayat ke-30. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduknya. Kita belajar bumi ni bulat. Allah Ta'ala sebut dalam ni dihamparkan. Sains kata bumi ni bulat. Di dalam ni disebut wal arda ba'da dhalika dahaha. Allah Ta'ala hamparkan di dalam bumi ni untuk kemudahan penduduknya, penduduk bumi. Apa dia hamparannya? Hamparannya kita tengok bila kita berjalan ni, kita rasa bumi ni memang dihamparkan oleh Allah Ta'ala dengan gunungnya, bukit bukaunya. Allah Ta'ala hampar. Kita duk berasa bila kita berjalan atas muka dunia ni, bumi tak bulat, kerana graviti tu tarik. Pandailah Allah Ta'ala buat. Hebatnya Allah SWT. Bila kita tengok dalam dalam kajian sains, bumi ni bulat. Tapi bila kita berjalan, kita tak rasa bulat. Kita tak rasa bulat. Jadi kita pun rasa kalau kata bulat, kalau pergi kok ni, kalau kita pergi lagi jalan rasa nak jatuh sama dia bulat bawah tu kan. Tapi Allah Ta'ala ni maha kaya, maha hebat. Dia ada graviti. Nak tahu tak ada graviti, tak ada graviti, naik tinggi ke angkasa tu. Kita tengok siapa? Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa naik ke angkasa tu? Armstrong. Neil Armstrong. Kita tengok Datuk Muzaffar, Syekh Muzaffar. Syekh Muzaffar tu dia tunjuk dalam video, dia dalam kapal dia tu nayam, tak ada graviti. Nak ceritanya kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala hamparkan atas muka dunia ni
Allah Ta'ala buat apa lagi? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia mengeluarkan, ia Allah mengeluarkan dari bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Allah Ta'ala waktu air, keluarkan air daripada bukit, keluarkan air, turunkan hujan, keluarkan tumbuh-tumbuhan. Daun-daun kayu tu tak boleh nak kira kita. Daun kayu kok londan ni nak kira daun kayu tu banyak. Banyak pergi ke bawah tu, tepi sungai tu, kita tengok luar acu bilai daun kayu tu jenis tu berapa. Boleh nak bilai jenis horak-horak dia tu. Pandai Allah Ta'ala buat. Rupa-rupanya hikmah Allah Ta'ala. Setiap pohon kayu ni dia ada khasiat-khasiat. Lepas tu ada petunjuk-petunjuk. Bila kita bila kita bersembang khusus dengan komando ni, dia tahu. Dia tahu. Dia boleh cerita. Kalau pohon kayu ni biasanya dia kata, kalau pohon kayu kita nak cari arah kiblat, dia kata bila kita perhati pun nak betul lah dia kata nak cari arah kiblat ni, dia kata cuba tengok pokok kayu ni, deher dia ni cabai-cabai ni banyak menghadap ke tu arah kiblat, dia kata. Ini dia kata waktu malam dia tak tu lagi ni waktu siang. Jadi bila kita lihat betul sungguh. Dan bila kita tengok pohon kayu dalam hutan ni, Allah Ta'ala buat pohon kayu dalam hutan ni, dia punya batang dia tu tak sama antara belah matahari naik dengan matahari jatuh. Belah matahari naik ni batang kayu tu licin. Belah matahari jatuh, batang kayu tu mungkin boleh jadi ada lumut, kasar, ada khutuk-khutuk. Tapi hok balik licin ni, tu belah matahari naik. Bila kita duduk dalam hutan. Lepas tu kita tengok Maha Suci Allah SWT, betapa hebatnya Allah Ta'ala. Jadi daun kayu ni ada yang boleh kita makan, ada yang tak boleh makan. Jadi dalam pergi kita pergi ke hutan tak ada air, maka boleh kita kerak akar-akar pokok tu, kita kerak akar pokok, boleh sedepa-sedepa kita kita tunggil dia tu biar air cur. Boleh minum air supaya dengan air mineral ni tu kata lagun ni. Ni komando kata sekarang ni dia kata apa, duduk dalam hutan insya-Allah tak lapar. Ada minumnya, ada benda-benda yang kita nak boleh makan insya-Allah. Jadi itu atas semua, maka Allah SWT akhraja minha ma'aha, Allah Ta'ala keluarkan daripadanya, daripada bumi ni ada air keluar air. Jadi antara biasanya nak cari air ni antara dua bukit. Bila ada dua bukit tengah tu ada air insya-Allah. Wal jibala arsaha, ayat 32. Wal jibala arsaha, jibal ni plural kepada jabalun, singular dia jabal. Wal jibala arsaha, dan gunung ganang pula dikukuhkan letaknya di bumi sebagai panca pasak yang menetapnya. Pasak bumi bila dipacakkan bumi, bukit gunung ganang ni, bumi tidak bergerak. Tetapi satu hari bumi ni akan bergoncang dengan tercabutnya gunung ganang ni. Bukit akan melayang, maka bumi akan bergoncang. Itu masa terjadinya kiamat.
Jadi semuanya Allah Ta'ala sediakan menghampar ke atas muka dunia ni. Wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ada air, ada tumbuh-tumbuhan, ada pokok kayu semua. Wal jibala arsaha, Allah Ta'ala pacak bukit gunung ganan ni. Semua ni mata'an lakum wa li an'amikum. Mata'an lakum wa li an'amikum. Tujuannya Allah Ta'ala buat ni ada hikmah dia, iaitu apa? Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Semua ni untuk kamu lah. Ada pohon kayu, ada buah. Lah ni buah musim, buah durian dengan buah rambutan, dengan buah manggis. Ni habis, lepas tu buah dokong ada lah ni. Habis buah ni tobik buah ni pula. Habis buah ni tobik buah ni pula. Jadi dalam setahun ni Allah Ta'ala jamu kita dengan buah-buah daun, apa ni, pokok kayu. Kalau kita pergi ke apa ni, pasar ni, pergi ke pasar kita tengok untuk nak cicah dengan budu tu, siapa tak kenal, kita tak kenal, ni daun apa ni makcik, ni makcik, ni daun apa ni makcik, ni daun apa ni. Dia duduk cerita sedap belaka daun tu, boleh cicah dengan budu belaka. Tu nak cerita baru daun, buah-buah banyak. Allahu Akbar. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuannya Allah Ta'ala buat semua ni mata'an lakum, untuk kamu rasa mata', kesedapan untuk kamu. Wa li an'amikum, dan untuk binatang-binatang ternakan kamu. Boleh makan rupuk. Oh, suka dah kambing lembu ni, dia boleh makan rupuk, suka. Supaya kita boleh makan nasi lah, suka. Dalam ayat surah Al-Mu'minun ayat 57, Allah Ta'ala firman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dari tiada kepada ada. Langit bumi ni daripada tak ada jadi ada ni lebih besar dan lebih menakjubkan daripada menciptakan manusia dan menghidupkannya semula. Daripada nak perhidupkan manusia, daripada manusia ada dah dulu nak perhidup balik. Ni nak melawan hujah dan manusia tak percaya kepada hari bangkit ni. Maka Allah Ta'ala kata nak ciptakan langit bumi, sebenarnya ia lebih besar dan lebih menakjubkan daripada nak menciptakan manusia dan nak menghidupkan manusia semula sesudah mati dia. Akan tetapi kebanyakan manusia yang mengingkari hari kiamat tidak mengetahui. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia duk gamuk-gamuk bagi Allah tu payah. Tidak payah bagi Allah SWT nak mencipta. Allah SWT ni kita panggil Khaliq, yang mencipta. Dia boleh cipta apa dia nak, tak payah bagi Allah. Moga Allah ke Tuhan, ikut dia nak cipta, tak payah. Semua makhluk yang Allah Ta'ala buat ni bagi Allah tak payah. Bagaimana idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki akan sesuatu, Allah SWT hanya sebut kun, jadi kun, jadilah, jadi lalu fayakunu, maka jadi. Allah kata jadi. Idza arada syai'an, bila Allah SWT nak kepada sesuatu perkara supaya ada, jadi, Allah kata ada. Mudah ya bagi Allah. Sebab dia Allah tu Tuhan. Lepas tu kita lihat ayat yang ke-34. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar, bencananya amat besar, iaitu apa? Pada hari itu, iaitu
hari manusia yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan teringat. Ingatlah. Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. Ingatlah, sudahlah. Dulu buat tak molek, dulu buat maksiat atas muka dunia. Sudahlah. Dulu ada buat amal soleh, alhamdulillah, mujurnya. Dulu ada pergi masjid, mujurnya. Dulu ada orang panggil zikir, jadi orang soleh, mujurnya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya. Neraka diperlihatkan. Jadi tuan-tuan semua, bila masuk dalam kubur, manusia ni akan diperlihat neraka. Sama ada dianya beriman ataupun dia tidak beriman. Allah Ta'ala akan tunjuk neraka ni. Kalaulah dia ni beriman, maka ditunjuk juga neraka kepada dia. Ni tempat Allah Ta'ala sediakan bagi kamu. Kalau kamu duduk atas muka dunia dulu, kamu tak jadi orang soleh, kamu tak buat amal baik, kamu tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ni tempat kamu ni. Maka dia lihat, dalam kubur dah lihat dah. Kalau dah dia ni na'udzubillah min dzalik tidak beriman pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala pun juga tunjuk, ni tempat kamu. Kamu akan pergi ke tempat ini. Hari-hari dia tengok neraka, hari-hari tengok neraka. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya. Alhamdulillah. Ayat ke-37, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa amma man tagha, maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang-orang yang melampau tagha ni tagut, melampau perbuatan derhakanya. Siapa dia yang tagut? Siapa dia yang tagha? Tagha ni mana melampaui batas, mana perbuatan derhaka dia tu dia buat, melampau-lampau. Wa atharal hayatad dunya, serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Dia lebih mengutamakan dunia berbanding akhirat. Jadi nampak dunia je, tak nampak akhirat. Kalau rasa nak hidup tu kan, berasa serupa dengan hidup dunia saja. Akhirat tak ingat, tak buat amal, tak jadi soleh, lawan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh buat, dia tak buat. Allah Ta'ala suruh tinggal, dia tak tinggal. Wa atharal hayatad dunya, dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka apa jawapannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kediamannya. Ma'wa ni tempat kediaman dia. Maka Allah Ta'ala akan letak dia di dalam neraka jahim sebagai tempat tinggal dia. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini janji Allah. Ayat yang ke-40 Allah buat janji dah ni. Adapun orang yang takut keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu. Man khafa maqama rabbih, pada negeri akhirat ini dia takut pada Allah Ta'ala, dan wanahan nafsa 'anil hawa, dia tahan diri dia daripada ikut hawa nafsu. Di atas muka dunia ni dia tahan. Nak buat benda maksiat, malah tak usah semayat,
tak si puasa, tak si tutup aurat, dah. Jadi kena semaya, kena puasa. Mana hak wajib dia buat, hak mana hak sunat itu ekstra. Hak sunat dia buat, hak sunat ekstra, pahala ekstra. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tadi fa innal jahim, ini fa innal jannah. Maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Allah Ta'ala akan bagi syurga. Jangan bimbang. Di atas muka dunia ni, wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita jangan ikut nafsu, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Akhirat Allah Ta'ala janji nak bagi syurga. Sikit lagi kita nak perhati. Lepas tu ayat 42-44 ni, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka yang ingkar selalu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ayyana mursaha. Bilakah hari kiamat itu akan berlaku, bila masa dia? Duk tanya Nabi Muhammad dalam keadaan pedih. Muhammad, bila gak kamu duk sebut kiamat? Bila gak dia berlakunya? Tu soalan tu. Fima anta min dzikraha. Apa hubungannya tugasmu dengan soal menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? Dan tugas Nabi Muhammad ni jo siapa je beroyak, je bagi peringatan. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang sedang tidur berselimut, maka bangun bagi peringatan. Bagi peringatan. Basyiran wa nadhira. Tugas Nabi bagi khabar gembira bagi orang yang buat taat, ikut perintah Allah, boleh syurga. Siapa dia yang tidak taat pada Allah Ta'ala, nadhira, bagi peringatan, iaitu Allah Ta'ala akan humban masuk dalam neraka. Bagi peringatan je. Apa kaitan dengan nak berlakunya kiamat? Kiamat ni Allah Ta'ala dah tentu rahsia dia tu. Tak sedut cara lah pasal bila kiamat ni, itu rahsia Allah. Fima anta min dzikraha. Jadi apa hubungannya tugasmu dengan soal menerangkan masa kedatangan hari kiamat? Nabi tak payah cerita bila, itu kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rahsia. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenai kiamat, serah pada Allah. Tapi tanda-tanda dia Allah bagi. Allah maklumkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda sebelum berlaku kiamat. Dia ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ni banyak dah. Kita lalui, kita tengok tanda-tanda kecil. Di antaranya dalam banyak-banyak itu kemudahan alat menulis. Kita tengok hari ni ada WhatsApp, ada Telegram, ada TikTok, ada apa semua. Ni kecanggihan adanya internet ni. Ini di antara tanda-tanda kecil nak berlakunya kiamat. Masa berlalu dengan cepat. Kabar-kabar gelap cerah. Kabar-kabar seminggu, seminggu pula dah, habis dah. Kabar-kabar minggu pula. Itu di antara tanda. Banyak lagi tanda-tanda kecil. Tunggu tanda-tanda besar saja, iaitu 10 tanda-tanda besar. Tak ada hamba nak cerita tanda-tanda besar 10 tu. Lain kali kita cerita, insya-Allah. Baik.
ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya. Pasal bila kiamat serah pada Allah. Innama anta munzir man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tugasmu Muhammad hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. Tugas kamu munziru man yakhsha, mu bagi peringatan ya Muhammad, bagi orang yang jenis takut pada akhirat, suasana akhirat, takut kepada neraka, takut dia tak boleh masuk syurga. Orang yang takut pada Allah Ta'ala ambil peringatan daripada Nabi. Nabi hantar kepada kita, Nabi peringat kepada kita. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sangatlah dahsyatnya huru-hara itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau pagi sahaja. Bila kita sedar, kita contoh berlakunya kiamat ataupun kita mati, maka pada masa tu baru kita sedar, sekejap je duduk atas muka dunia dulu. Ingat kau lama, sekejap je. Sebab apa? Sebab kita sudah masuk alam akhirat. Maka kita pakai sekejapnya berapa? Ada 80, ada 70, ada 60, ada 40. Allah bagi kepada dia tu tahu-tahu tu sekejap je. Ada 90 lebih, ada 100 lebih, 120. Lama 120. Nabi-nabi dulu, Nabi Nuh 950 berdakwah. 950 tahun. Nampak dulu, orang-orang dulu. Sekejap. Bila masuk dalam kubur, sekejap. Rasa macam mana sekejap tu? Sekadar duduknya sepetang ataupun sepagi. Pagi ni dia pukul 12 tengah hari dah tu. Mana pagi ni pagi ni. Naik matahari sampai bila? 11 pagi lagi. 12 tengah hari dah. Sekejapnya. Ataupun petang. Petang 12 tengah hari, 1 tengah hari, 2 petang. 1 tengah hari, 2 baru petang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 masuk maghrib tak ada dah petangnya, malam dah pula. Maka kita duduk atas muka dunia ni, kita rasa bila masuk negeri akhirat, selepas daripada kita mati, kita pakai Allah sekejapnya. Duduk di mahsyar, Allahu Akbar, sekejapnya dunia dulu. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila kita duduk atas muka dunia ni, kita kena cari pahala-pahala yang dia panggil buat sikit pahala banyak, buat sikit pahala banyak. Sebab masa kita tu singkat. Masa kita singkat. Antaranya duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni pahala banyak ni, pahala banyak. Bila kita mati baru kita rasa besarnya pahala mengaji, besarnya majlis ilmu ni, besarnya. Sebab apa? Sebab kita akan lihat Allah Ta'ala akan angkat, kalau kita lillahi ta'ala sungguh, Allah Ta'ala akan angkat kedudukan manusia itu di sisi Allah darjat yang tinggi, pangkat yang tinggi di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dia terlibat dengan majlis ilmu. Ni di antara orang panggil keberuntungan besar bagi orang terlibat dalam mengaji ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan semua, bila kita lihat ayat-ayat yang Allah SWT peringatkan kepada kita dalam surah An-Nazi'at ni, mudah-mudahan kita lebih takwa pada Allah SWT dan ingat kepada hari akhirat insya-Allah. Dan pada esok hari kita akan sambung surah An-Naba insya-Allah. Jadi yang bahasa sekadar itu dululah untuk pagi ni. Kita tangguh dengan dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.